Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama insya-Allah untuk kita sambung perbincangan kita tadabbur surah Al-Insan yang pada hari ini kita telah masuk pada siri yang kedua. Jadi insya-Allah biiznillah pada hari ini kita akan masuk ayat by ayat dalam surah Al-Insan untuk kita jelaskan tentang makna dan kita kutip mutiara-mutiara tadabbur yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada pagi ini di ruang Zoom Maya ini dan juga di FB Live. Jadi boleh kita kongsi-kongsikan lagi link ini kepada rakan-rakan, menjemput rakan-rakan yang mana mungkin ada kelapangan untuk bersama kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebagaimana yang maklum yakni di negara kita sekarang ini saat ini ada sebahagian saudara kita, rakan-rakan mungkin, bahkan mungkin ada juga yang terlibat ataupun yang hadir dalam kelas-kelas kita sebelum ini ataupun yang mungkin ada sekarang ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan musibah banjir yang melanda kawasan perumahan. Jadi mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat dihadapi dengan penuh kesabaran dan juga dengan redha lah. Jadi memang sebenarnya sukar untuk kita nak nasihatkan sebab orang yang nasihat ni memanglah maksudnya dia boleh sebut tentang perkataan sabar, tentang jenis sabar, tingkatan sabar. Tapi orang yang menghadapinya itu jadi nak sabar tu bukannya mudah kan. Tapi saya sampaikan pesan ini bukanlah daripada saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
Yang mana kami akan uji manusia itu dengan rasa takut, dengan lapar, akan kehilangan harta benda, nyawa, kerosakan harta benda, kan. Wabasyirus sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudiannya, kan, iaitu Allah kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka yang bersabar, kan, ketika mana mereka diuji dengan ujian, mereka kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kan, kita ini datang daripada Allah dan kita akan kembali, segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata mereka ini mendapat salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, kan, salawat ataupun kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat ini, asalnya Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang Maha Esa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu tidak berkait dengan ibadah. Bahkan semua makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala melakukan salawat, maknanya seakan dalam bahasa kita ni seakan ibadah, seakan, kerana bukan wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ibadah, tapi nak sebutkan seakan, iaitulah kepada Nabi SAW yang mana didengari oleh para muslimin yang hadir pada hari Jumaat, kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat berselawat ke atas para nabi, maka wahai orang beriman, selawatlah ke atas Nabi SAW. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berselawat ke atas Nabi. Jadi makna Allah berselawat ke atas Nabi ni banyaklah. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk beramal, memberikan kebahagiaan, yakni kesenangan hidupan, bukan kesenangan harta tapi kesenangan hidupan dalam menghadapi kehidupan, yakni kekuatan dalam memberikan nak melaksanakan ibadah, mengangkat kedudukan wa rafa'na laka dzikrak, mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak tafsiran maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat ke atas Nabi. Tapi nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang sudah tentu tidak ada taklif, bahkan dialah yang menaklifkan kepada hamba-Nya ibadah-ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri selawat ke atas Nabi. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ni bukan satu benda yang kecil, ini menunjukkan ia satu benda yang besar. Dan dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam suratul Baqarah ayat 157, Allah kata ulaika alaihim salawat, mereka yang bersabar ketika mana wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, mereka yang hilang harta benda, yang rosak harta benda mereka, yang hilang nyawa daripada keluarga mereka, mereka duduk dalam keadaan takut dan lapar. Allah kata mereka ini mendapat selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan selawat yang mana besar yang Allah sebutkan kepada Nabi SAW, yang sudah tentu itu adalah satu kurniaan yang paling besar yang diberikan kepada Nabi SAW dengan kedudukan Nabi SAW. Jadi nak sebutkan kita juga boleh mendapat, manusia ini biasa ni yang bukan Nabi pun boleh mendapat salawat, iaitu dengan kesabaran ketika mana mendapat ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bukan sekadar salawat, wa rahmah, mereka akan diberikan kerahmatan. Jadi sebab itu saya berpesan dengan pesanan Al-Quran. Ini bukan pesanan pada diri sendiri, daripada diri sendiri. Kerana
Diri kita pun ada banyak kelemahan. Nak sabar ni bukannya mudah, kan? Tapi kita bawakan pesanan daripada Al-Quran, yang ini sabar. Jadi mudah-mudahan kita mendapat salawat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kalau ada yang dalam ini, mudah-mudahan ayat ini menjadi penguat lah kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau tidak pun mungkin kita boleh sebar-sebarkan kepada rakan-rakan dan juga kepada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan mereka dapat tenang dengan petunjuk wahyu. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Ini mukadimah panjang sikit. Sebab kita nak address kepada mungkin rakan-rakan dan juga saudara kita yang ditimpa musibah, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita masuk pada pagi ini kepada perbincangan kita, iaitulah tadabbur surah Al-Insan siri yang kedua, dan kita bermula insya-Allah biiznillah dengan ayat yang pertama. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bukankah telah berlalu, ataupun kita kata bukankah telah datang kepada manusia satu ketika daripada masa yang beredar, sedang ia masih lagi belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Baik. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana manusia yang pertama sekali diciptakan, iaitu Adam alaihissalam dan juga anak-anaknya. Yang mana para ulama sebahagian nanti kita akan sebut, yang menyebutkan insan di sini merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang mana penciptaan manusia yang pertama belum ada kecuali selepas berabad bumi diciptakan. Jadi kita tahu bahawa langit dan juga bumi ini diciptakan pada satu masa yang mana selepas daripada awal penciptaan itu manusia belum lagi diciptakan di dalamnya. Sebab itu ketika mana Adam alaihissalam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Adam alaihissalam untuk turun keluar daripada syurga, maka diperintahkan untuk turun ke bumi. Makna kata bumi itu dah sedia ada terlebih dahulu sebelum daripada penciptaan manusia. Dalam erti kata yang lain, manusia ini bukanlah makhluk pertama yang mendiami bumi itu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, kalau kita tengok tafsiran secara umumnya terlebih dahulu, ini setelah penciptaan langit dan juga bumi, ini berlalu satu masa yang panjang sebelum manusia diciptakan buat kali pertamanya, iaitulah Adam alaihissalam dan juga anak-anaknya. Ini bermakna dalam tempoh itu manusia belum lagi dikenali, apatah lagi tercipta, apatah lagi nak dianggap sebagai khalifah di muka bumi ini. Sedangkan kalau dari sudut penciptaannya, jin dan malaikat terlebih dahulu diciptakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan keduanya sebagai khalifah di atas muka bumi. Kata Imam Al-Farra menyebutkan, manusia ini adalah jasad yang tergambar. Makna jasad yang tergambar itu apa? Satu benda yang dibentuk kemudiannya, digambarkan, yang mana dibentuklah. Ini rupa parasnya itu kemudian. Iaitulah daripada tanah liat yang tidak pernah disebutkan, yang mana tidak dikenali, tidak diketahui nama dan peranannya, dan tidak pula dikehendaki. Kemudian apabila ditiupkan roh, barulah ia menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Jadi ini tafsiran secara umum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang bahawa sebelum daripada kejadian manusia,
di atas muka bumi yang pertama sekali iaitu Adam alaihissalam dan anak-anaknya. Manusia ini tidak ada. Walhal penciptaan langit dan bumi telah ada, jin dan juga malaikat pun telah ada sebelum ciptaan manusia. Baik. Kalau kita tengok ayat ini diberkait, kalau dalam terjemahan disebut, dalam kurungan tafsiran kepada ayat ini, menunjukkan kenapa orang musyrikin itu mengingkari hari akhirat. Jadi bagaimana ada penafsiran sedemikian berkaitan dengan hari akhirat. Jadi kita akan sebut nanti, dia ada perkaitannya dengan perkataan ad-dahri. Ada soalan daripada seorang puan minggu lepas, yang ini bertanya tentang ad-dahriyun. Yang ini golongan yang disebut sebagai ad-dahriyun. Jadi kita akan sebutkan selepas ni insya-Allah. Baik. Jadi kalau kita tengok ditilan kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hal ata 'alal insan, yang mana manusia, hal ini merujuk kepada istifham taqriri. Jadi dia bukan pertanyaan biasa yang tapi dia pertanyaan yang menuntut pengikraran akan kepastian ia ini telah terjadinya sesuatu perkara dan peristiwa. Contoh dalam ayat ini adalah ikrar yang bentuk pengiktirafan. Iaitu bila mana soalan bukankah telah berlalu, maka dia menuntut jawapan ya, telah berlalu masa yang mana manusia ini tak ada di atas muka bumi ini dan tak dikenali, tak diciptakan dan tak ditaklifkan kepadanya apa-apa pun. Makna kata dari sudut yang lain, nak mengiktiraf akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia daripada tiada kepada ada. Yang sebelumnya tiada dan kemudian diadakan, dan tidak ada perkara yang dapat menciptakan manusia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menuju kepada keesaan Allah. Ini pengiktirafan kepada pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ata, yang ini perkataan ata, selalu saya sebutkan, bukankah didatangkan. Yang ini ata ni kalau dari sudut dalam bahasa, sesuatu yang datang. Ini sesuatu yang datang dengan mudahnya. Kalau jaa, macam kita tahu, iza jaa nasrullah, yang telah datang bantuan Allah. Jaa ini menunjukkan kepada kepayahan satu proses panjang. Ini bukankah datang, ata itu benda yang mudah. Kerana nak sebutkan sebelum daripada kejadian manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjadikan bumi ini, masa itu sendiri sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah Allah Subhanahu Wa Taala nak mendatangkan manusia. Kerana penciptaan sebelumnya, langit dan bumi adalah penciptaan yang lebih sukar berbanding penciptaan manusia. Kompleks, bukan sukar, kompleks. Sebab tiada yang sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kompleks berbanding penciptaan manusia. Baik. Jadi kalau kita sebutkan tadi bahawa insan yang disebutkan dalam ayat ini, ada tafsiran yang merujuk kepada Adam alaihissalam. Maknanya buat kali pertamanya manusia diciptakan, iaitu Adam alaihissalam. Dan ada tafsiran yang merujuk kepada keseluruhan manusia juga. Yang ini nak sebutkan kepada manusia sebelum daripada manusia itu dilahirkan, manusia itu dia tidak disebut-sebut. Macam kita lah. Maknanya kata sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, kan? Maknanya kita
tak diketahui akan wujudnya kita. Jadi bila mana ibu kita mengandungkan kita, itu pun masih lagi tidak diketahui nama, hanya tahu adanya insan, adanya manusia di dalam itu. Jadi boleh merujuk kepada kedua-duanya, insan. Dan penggunaan insan di dalam Al-Quran, ia akan merujuk kepada bersamanya adanya taklif. Makna kata bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan insan itu manusia, dan kita sebut dalam mukadimah pada minggu yang lalu tentang makna insan itu, dari sudut makna kedalaman maknanya, dia merangkumi 3 ciri, iaitu yang mempunyai basirah, mata hati. Yang keduanya, yang mempunyai ketajaman akal melalui ilmu pengetahuan yang ditimba. Dan yang ketiga, yang mempunyai adab moral yang baik, akhlak. Jadi ketiga-tiga ini didatang bersama dengan taklif dan amanah yang perlu dilaksanakan oleh manusia, iaitulah tugas-tugas kekhalifahan. Yang mana taklif dan amanah itu dia perlu dibawa, ditanggung, dibebani kepada manusia sepanjang manusia menjalankan aktiviti hariannya. Sebab itu kalau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asri innal insana lafi khusr. Jadi sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan insan, tak guna perkataan nas, tak guna perkataan bashar? Kerana nak menunjukkan kepada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nanti kita akan sebut tentang apa beza al-asri dengan ad-dahri, waktu kan. Ya, ini pada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu, sesungguhnya manusia yang mana dibebani dengan taklif, yang mana dibebani dengan amanah semasa aktiviti harian yang dijalankannya itu, maka dia mengalami kerugian. Jadi penggunaan insan itu merujuk kepada manusia yang diberikan taklif dan amanah dalam dia nak menjalankan aktiviti hariannya. Ini bermakna dalam bahasa yang mudah, manusia dengan insan ini dia ada tujuannya, ia didatangkan. Kita sebut juga pada minggu yang lalu dalam mukadimah surah Al-Insan, ini berkaitan dengan surah Al-Insan dan surah As-Sajadah ini menjawab 3 persoalan utama dalam kehidupan manusia. Iaitulah persoalan daripada mana manusia didatangkan, apakah tujuan manusia didatangkan, dan ke manakah pengakhiran manusia. Jadi nak sebutkan tentang perkataan insan itu tadi. Baik. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Hinun. Hinun ini kita katakan sebagai satu tempoh masa yang mana disebutkan oleh para ulama tafsir, ia merujuk kepada sesuatu tempoh tahun yang tidak diketahui kadarnya. Di tempoh yang agak panjang, tetapi dia tidak diketahui kadarnya. Tahun-tahun yang agak panjang. Ada yang menyebutkan bahawa hinun itu merujuk kepada tempoh masa selama 40 tahun. Jadi adakah sebelum, maknanya selepas tercipta langit dan bumi hanya 40 tahun sahaja sebelum terciptanya manusia. Jadi kita nak sebutkan, kalau baik macam ni. Kalau kita katakan hinun ini merupakan satu tempoh waktu yang panjang yang tak diketahui kadarnya, maka kita boleh katakan maknanya sebelum kejadian manusia ada ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun terjadinya bumi, langit dan bumi ni sebelum terjadinya manusia.
Tapi kalau kita menyebutkan hinun minad dahri, kerana ada tafsiran yang menyebutkan bahawa ia merujuk kepada masa 40 tahun. So 40 tahun tu adakah selepas daripada penciptaan bumi ataupun bagaimana? Baik. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abbas, bahawa 40 tahun itu merujuk kepada setiap tingkatan daripada peringkat-peringkat kejadian manusia ataupun kejadian manusia yang pertama, iaitulah Adam alaihi salam. Baik. Yang mana kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perkataan tanah, lafaz tanah yang mana terjemahannya itu adalah tanah dalam bentuk yang berbeza-beza. Yang mana bentuk yang berbeza-beza ini dia membentuk kepada peringkat kejadian manusia. Itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan manusia itu dijadikan daripada tanah dengan sebutan Al-Ardu. Hanya ada satu sahaja dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak merujuk kepada peringkat. Ard. Yang ini menunjukkan kepada tanah yang umum. Umum. Mana kita sebutkan mana-mana tanah yang kita nampak apa jua jenisnya, maka ia adalah al-ardu. Dan ardu ni maknanya tanah bumi lah, tanah bumi keseluruhannya, umum. Jadi kenapa disebutkan dengan al-ardu? Nak sebutkan manusia ini asal daripada tanah tu lah, dan juga akan kembali ke dalam tanah tersebut. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan turab. Turab ini maknanya tanah yang biasa, tanah tapi tanah yang biasa. Tiada pencampuran apa, tidak ada pencampuran benda asing. Tanah biasa dulu. Turab. Dan kemudian tanah biasa ni apabila dia bercampur dengan air, jadilah tanah liat. Tin, yang disebut sebagai tin. Jadi riwayat Ibn Abbas tadi yang kita sebutkan, Ibn Abbas menyebutkan bahawa manusia ini sebelum terjadinya manusia, maknanya sebelum terjadinya Nabi Adam AS, tanah liat itu bercampur dengan air tadi, yang mana kemudiannya dia menjadi tanah lumpur, hamain. Kalau kita tengok banjir kan, tanah kan, bila air bercampur, tanah itu mula-mula dia dia menjadi tanah yang mana dia tanah tu dia dilihat lah kan. Dan kemudiannya bila dia dah sedikit kering, air dah berlalu, jadi lumpur yang perlu dibersihkan. Bila dia kering, maknanya dia akan jadi keras. Ini kalau kita bentuk masa tanah dia tu menjadi lumpur dan liat itu, ini bila dia kering dia boleh menjadi sesuatu bentuk, macam orang buat tembikar kan. Jadi itu proses dia. Jadi yang sebutkan tin, kata Ibn Abbas dalam riwayat yang dibawa oleh Imam Al-Razi, bahawa ni menyebutkan manusia ini menjadi tanah liat tu selama 40 tahun. Kemudian hamain selama 40 tahun. Dan kemudian salsalin juga selama lebih kurang 40 tahun. So gabungan daripada ketiga-tiga itu adalah sebelum terjadinya Adam AS, tanah itu, maknanya proses dia itu adalah selama lebih kurang 120 tahun. 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. So ini yang disebut sebagai hin. Ini dia bukanlah maknanya bukanlah juga maknanya selepas kejadian bumi 120 tahun jadi manusia, tidak. Maknanya sebelum kejadian manusia yang pertama, flashbacknya iaitulah ambil masa lebih kurang 120 tahun. Itu dalam riwayat Ibn Abbas lah. Maknanya bumi dan juga langit ini diciptakan sebelum itu lagi, dalam tempoh yang lebih panjang sebelum itu. Jadi nak sebutkan pada kita apa di sini, iaitu manusia ini dijadikan
daripada asalnya dalam tempoh 120 tahun itu tidak dinamakan ataupun tidak disebutkan sebagai manusia sebab tak jadi apa lagi. Dia hanya tanah sahaja. Jadi nak sebut hinun minad dahri itu adalah tempoh itu tadi. 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun tadi. Baik. Itu antara bentuk tafsiran. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak lihat lebih mendalam tentang 5 lafaz tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam penciptaan manusia, ini boleh rujuk kepada jadual ni. Ada disebutkan di dalam Al-Quran. Ini berkaitan dengan ayat-ayat dan juga perkataan yang kita sebutkan tadi. Yang mana perkataan yang saya sebutkan tadi, al-ardu turab salsalih hama'in tin, ini kesemuanya itu adalah dari sudut sainsnya ataupun dari sudut realiti je, dia ada tanah yang bercampur dan sebagainya. Tapi dia ada juga makna kerohaniannya. Macam saya sebutkan tadi, al-ardu ini bukan nak sebutkan tanah umum saja, tapi nak sebutkan bahawa manusia itu asalnya daripada tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Ini manusia di dalam tanah kan? Ini dalam perut bumi. Kita sebutkan al-ardu. Ini turab, tanah yang biasa, tanah yang tak dikenali, tanah yang mana tidak ada apa-apa yang mungkin dipijak-pijak. Jadi nak sebutkan bahawa manusia ini perlu rasa kehinaan, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salsalin hamain. Jadi kita akan sebut ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Tin, itu tadi tanah liat. Tanah liat yang mana manusia ini, kehidupan manusia yang ini diperlukan kepada percampuran dengan orang lain. Nanti kita sebutkan juga tentang nutfatin amsyaj. Manusia ini bercampur. Baik. Kalau kita tengok salsalin min hama'in masnun, ini perkataan hama'in kalau kita tengok dalam ayat ini hanya disebutkan dalam 3 ayat. Itu dalam surah Al-Hijr sahaja, 26, 28 dan 33. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ini nak sebutkan bahawa tadi kita sebut ayat ini berkaitan dengan penciptaan manusia yang sebelumnya tak diciptakan. Yang mana malaikat dan juga jin telah diciptakan terlebih dahulu. Buktinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada para malaikat, first kali Allah gambarkan manusia ni, Allah kata kepada malaikat, aku nak menjadikan ataupun aku nak menciptakan bashara. Satu dah beza dari sudut bashara. Apa beza antara insan dan juga bashar? Insan ini tidak sama dengan bashar, walaupun mungkin terjemahannya adalah manusia. Tapi bashar, ia merujuk kepada manusia dalam aspek fizikalnya. Ini aspek fizikal dia, ini diberikan mata, mulut, tangan, kaki, kan? Yang diciptakan daripada min salsalin, daripada tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering, salsal. Kenapa kering? Kerana tanah liat yang kering ini dia telah menyerupai ataupun telah dibentuk min hama'in masnun, yang berasal daripada tanah yang kental, yang berubah warna dan baunya. Hama'in masnun ni maknanya tanah lumpur. Maknanya daripada tanah lumpur terlebih dahulu ia dibentuk, kemudian jadilah salsal, tanah kering yang mana telah dibentuk. Makna salsal min hama'in masnun dari sudut aspek kerohaniannya adalah manusia ini, dengan perkataan bashar itu juga, bahawa manusia ini boleh dibentuk kehidupannya. Bukan sekadar hidung, mata, kaki, tangan, kepala ini dibentuk dalam rupa kita sekarang ini, tapi akhlak, jiwa, hatinya itu, peribadinya itu juga boleh dibentuk. Dan bagaimana manusia itu dibentuk, iaitu dengan bashar ini juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya
dua jalan, iaitu jalan taqwa dan juga jalan nafsu. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam ayat yang seterusnya, inna hadainahu sabila imma syakiran aw kafura. Yang ini diberi jalan syukur ataupun kufur. Baik. Jadi insan pula, tadi kita sebut insan digunakan dalam aspek sosial, merujuk kepada aktiviti. Aktiviti yang kita sebutkan tadi, yang mana ditaklifkan dengan amanah, merujukkan kepada aspek sosial, yakni aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Manusia ini perlu beraktiviti. Baik. Hal ata 'alal insanun hinun minad dahri. Hinun tadi kita sebut dia adalah beberapa tahun, sama ada tahun tu tahun yang panjang ataupun yang dimaksudkan 40 tahun, 40 tahun dan 120 tahun juga satu tempoh yang panjang. Daripada ad-dahri, daripada satu masa. Tempoh daripada satu masa. So apa beza perkataan ad-dahri dengan perkataan al-muddah yang menunjukkan satu tempoh masa? Az-zaman juga merujuk kepada masa, waqt juga, al-asr kita sebutkan tadi, al-abad juga menunjukkan kepada masa. Sebab ad-dahri ini, perkara pertama yang kita kena tahu tentang ad-dahri itu adalah dia merujuk kepada merujuk kepada masa yang sangat panjang yang tidak diketahui permulaan dan juga pengakhirannya. Bukan tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, tak diketahui. Adapun dalam hadis memang Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudusi, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa hamba aku ni yasubbu ad-dahri wa ana ad-dahri. Yang ini manusia ini dia mencela masa. Dengan dia mengatakan masa inilah yang mana akan menentukan kehidupan manusia. Yang mana sama ada akan menjadi baik ataupun manusia ini akan dimusnahkan kehidupannya dengan masa. Dan Allah kata wa ana ad-dahri, dan aku adalah masa yang tidak diketahui. Dalam ini adalah hadis mutasyabihat lah. Cuma nak sebutkan dalam hadis ini nak menunjukkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan masa yang tak diketahui permulaannya dan tak diketahui penghujungnya bila. Maknanya dia ada permulaan, dia ada penghujungnya, tetapi tidak diketahui permulaan dan penghujung. Itu makna ad-dahr. Makna satu tempoh masa yang sangat panjang yang tak diketahui permulaan dan pengakhiran. Dan dia pastinya ada permulaan dan pengakhiran. So bila disebutkan hinun minad dahri, hinun tadi itu dia adalah satu tempoh masa beberapa tahun. Baik, apa beza antara hinun dan juga as-sanah? Banyak perkataan yang kita belajar hari ni. Hinun ia merujuk kepada satu tempoh masa yang panjang. Tadi kita sebut panjang tadi. Sanah ni, yang ni dia tempoh yang tak panjang sangat. Mungkin dalam 40, 50 tahun, 60 tahun. Ataupun boleh kita katakan kurang daripada 100 tahun lah. Namun dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan juga perkataan sanah yang merujuk kepada satu tempoh yang dimaklumi, diketahui. Sebab kita katakan hinun tadi, dalam dahri kalau kita ibaratkan macam inilah. Ad-dahri ini adalah satu pembaris yang kita kata kalau kata panjang ni. Hinun maknanya dia sebahagian daripada dahri. Sanah itu dia sebahagian lagi daripada hinun itu. Baik. Apa pula beza dengan al-muddah? Al-muddah ni dalam bahasa Melayunya adalah tempoh. Tempoh. Az-zaman ni maknanya zaman lah.
So apa beza ad-dahri, al-muddah, az-zaman? Ini saya sebutkan dalam perumpamaan dia macam ni. Kalau kita nak sebutkan contoh Nabi Musa, Nabi Isa, waktu kehidupan mereka itu kita sebutkan sebagai az-zaman. So kita kata zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa alaihi salam. Dia merujuk kepada satu tempoh yang panjang yang tertentu, merujuk kepada situasi keadaan tertentu, zaman. Tapi di antara dua zaman itu, zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa, zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi SAW sebagai contoh, dia ada tempoh dia. Maknanya sependek-pendek tempoh adalah sepanjang zaman. Maknanya satu zaman. Maksudnya kita kata contoh, kita kata zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ataupun zaman Nabi Isa berapa tahun? Bermula daripada milad, daripada dilahirkan sampailah disebutkan pada tahun ke-33 milad lah, Masihi 33 Masihi, Nabi Isa diangkat. 31 ataupun 33 diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zaman Nabi Isa. Jadi itu adalah tempohnya lebih kurang 33 tahun. Sebab tu kita katakan sepanjang-panjang zaman, sependek-pendek tempoh. So tempoh ni dia lebih kepada dua masa ataupun dua zaman. Dan dia boleh jadi tiga zaman. Jadi contoh tempoh daripada Nabi Adam AS sampai belah Nabi SAW. Jadi dia melalui beberapa zaman. Tempoh dia mungkin makan 1000 tahun. Contoh. Tapi nak sebutkan dia melalui beberapa zaman. Itu bezanya. Baik. Kemudian al-waktu. Waktu pula dia merujuk kepada waktu ataupun masa yang kita lihat putaran bumi dan bulan mengelilingi matahari di atas paksinya. Waktu ni kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu, jam kita lah. Pukul berapa kita tanya kan waktu. Maknanya dia berada di dalam zaman. Zaman itu menunjukkan zaman Nabi Musa AS, contoh waktu bila. Contoh zaman Nabi SAW, mudah. Jadi waktu bila berlakunya penghijrahan Nabi SAW. Ini dia berada di dalam zaman tersebut. Jadi boleh faham Kemudian al-asru pula, apa beza pula dengan waktu? Al-asru ini dia lebih kepada waktu yang mana manusia ini dia adanya aktiviti dalam harian je. Jadi sebab tu kita kaitkan tadi wal asri innal insan. Kerana dia juga berkaitkan dengan insan yang mana mempunyai aktiviti harian dia. Wal asri ni kalau kita nak tengok dari sudut kedalaman makna asara, kalau kita sebut asir. Asir ni dalam bahasa Arab dia adalah jus buah-buahan. Jadi nak mendapat jus buah-buahan tu kita perlu memerah. Yang ni kita perlu perah. Dalam surah Yusuf, salah seorang yang mimpi daripada dua orang yang mimpi dalam penjara tu, yang bertanyakan kepada Nabi Yusuf, dia kata apa? Inni a'siru khamra. Aku memerah anggur kepada raja. A'siru dengan perkataan asara. Dia maknanya asara ni adalah waktu manusia memerah keringat untuk melaksanakan perbuatan dan juga aktiviti harian. Kalau kita boleh sebut waktu ini mungkin dia merangkumi waktu siang, malam, tak kira lah. Pagi, petang. Tapi al-asru ini lebih pada waktu yang manusia beraktiviti banyak yang mungkin kita boleh katakan aghlabnya ataupun secara logiknya adalah waktu siang lah. Bahkan asru ini juga disebut dengan waktu asar. Maknanya penghujung siang. Kan? Baik. Al-abad. Al-abad. Jadi sebab kita sebut ad-dahri tadi adalah satu tempoh masa yang tidak berpenghujung. Ataupun yang berpenghujung yang tidak diketahui penghujungnya. Macam abad. Abad ni maknanya abadi lah.
Jadi abadi ni adalah satu tempoh mustaqbal, tempoh yang akan datang. Macam Allah kata khalidina fiha abada. Duduk di dalam syurga, ia ini satu tempoh yang panjang, yang berterusan. Ad-dahri dia adalah satu tempoh atau masa yang sebelum dan juga selepas. Makna kata dalam kelima, keenam perkataan ad-dahru, al-muddah, zaman, waktu, asr dan abad ni, ad-dahru adalah tempoh masa yang paling panjang. Daripada permulaan sampai penghujungnya. Ataupun mungkin la nihayah, tidak ada penghujung. Yang mana abad, dia bermula daripada sekarang, ya ini kepada masa akan datang. Dalam masa itu dia ada tempohnya yang panjang. Dalam tempoh dia ada zaman. Dalam zaman dia ada waktu. Dalam waktu dia ada waktu manusia beraktiviti. Al-Asr. So boleh nampak perbezaan dia. So dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebelum ciptaan manusia ada satu tempoh yang sangat panjang yang tak diketahui apakah yang berada di dalamnya. Mungkin orang kaji tak tahulah betul ke tidak dari sudut adanya dinosaur dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Saya pun bukan bukan bidang. Jadi kita tak mengetahui. Tapi nak sebutkan ada tempoh masa sebelum ciptaan manusia dan hinum minad dahri ni tadi satu tempoh yang khusus, iaitu boleh dikatakan beberapa tahun ataupun ratusan tahun yang kita sebut tadi dalam riwayat Ibn Abbas, iaitu lebih kurang 120 tahun. Penciptaan manusia maknanya Allah dah kumpulkan tanah-tanah tersebut dan kemudian diletakkan tadi dalam tempoh-tempoh masa dan kemudian jadilah manusia. Itu beza antara ad-dahru dan juga perkataan-perkataan yang lainnya. Baik. Berbalik kepada persoalan yang ditanyakan pada minggu yang lalu, iaitu berkaitan dengan ad-dahriyun. Siapa ad-dahriyun ni? Jadi saya ingin membetulkan kesilapan saya. Yang mana saya sebutkan ad-dahriyun ni lebih kepada mereka yang berfahaman macam Tuhan itu dan manusia ini satu berlaku penyatuan. Jadi itu kesilapan yang saya sebutkan. Jadi saya mohon maaf. Kerana ad-dahriyun ni bila saya baca balik semula, dia lebih tepat kita mengatakan dalam bahasa mudah kita etis. Kerana dia tidak langsung mempercayai kewujudan Tuhan pun. Bukan Tuhan itu ada, manusia bersatu dengan Tuhan, tidak. Tapi maknanya dia tidak mempercayai pun kewujudan Tuhan. Dan impak kepada tidak mempercayai kewujudan Tuhan, apa yang berlaku? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Ini menyebabkan mereka yang tak mempercayai kewujudan Tuhan, mereka juga tidak mempercayai tentang adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hari kebangkitan. Kerana apa? Kerana manusia ini akan binasa dengan berlalunya masa. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Maknanya kalau orang tu mati macam mana pun, bila-bila pun, makna itu dah sampai masa dia. Sahaja. Bukanlah makna kalau kita kata kalau orang mati, dah sampai masa dah, itu makna kita dahriyun, tak. Tapi maknanya sampai masa dia Allah tentukan. Tapi diorang dahriyun ni tak. Mereka tak percaya kewujudan Tuhan dan tak percaya juga hari kebangkitan. Sebab itu kalau tadi kita tengok dalam terjemahan tadi, dia kata, mengapa orang musyrik mengingkari hari kebangkitan? Kenapa ada frasa tu dalam kurungan tu? Kerana perkataan dahri itu sendiri merujuk kepada ad-dahriyun yang mana mereka ni mengingkari kewujudan Tuhan. Tapi orang musyrikin tak mengingkari kewujudan Tuhan. Mereka bersama dengan ad-dahriyun ni dari sudut apa? Mengingkari hari kebangkitan. Kerana bagi mereka juga masalah yang mana akan membinasakan manusia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ad-Jathiyah, Allah kata, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Tidaklah kehidupan manusia ni adalah kehidupan dunia ni je. Kami mati dan kami hidup di sinilah. Wa ma yuhlikuna, tidaklah kami ini akan binasa kecuali illa dahri, kecuali dengan masa. Satu tempoh masa yang tak diketahui oleh manusia. Bahkan dalam falsafah ad-dahriyun ini,
Mereka mengatakan setiap 360,000 tahun alam ini akan kembali seperti sebelumnya. Maknanya dia akan hancur dan akan kembali seperti sebelumnya. Dan ianya berterusan dan tidak akan berhenti. Ini hadis yang saya bacakan tadi daripada riwayat Abu Daud. Hadis yang sahih. Yang mana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut yu'dhini ibni Adam yasubbud dahri wa ana dahri biyadil amr aqlibul laili wan nahar. Dia ini hamba aku ini mereka menyakitiku dengan mereka mencela masa. Mereka kata masalah yang menyebabkan binasa manusia, masalah yang menentukan. Sedangkan Allah kata wa ana dahri yang saya sebutkan tadi, makna kata Allah itu masa, bukanlah Allah itu terlibat dengan masa, tidak. Kerana Maha Suci Allah, Allah Qadim. Yang ini tidak terlibat dengan masa, yang ini Allah pencipta kepada masa tersebut. Masa yang tak diketahui bilakah permulaan dan bilakah penghujungnya. Yang ini biyadil amr, yang ini pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala segala sesuatu. Yang mana Allah boleh membolak-balikkan siang dan malam, malam dan siang. Jadi orang Arab ni, mereka akan mencela masa apabila berlaku satu yang buruk. Yang merujuk kepada pencipta masa. Jadi hati-hati bila kita katakan masa ataupun tempoh. Kalau kita mungkin di sini kita ada musim. Musim tu melibatkan masa kan. Ada musim tengkujuh. Sekarang ni macam contoh musim banjir. Kalau di negara-negara luar ada musim syita, musim sejuk, ada musim panas, soifi, ada musim rabi', musim bunga dan sebagainya. Jadi maknanya ada setengah yang ni orang mengatakan, jadi contoh musim sejuk ni adalah musim yang banyak membawa kecelakaan. Contoh kan, sebab apa? Sebab tanaman payah nak hidup, contoh dan sebagainya. Jadi macam juga kita. Jadi musim, contoh kalau kita menganggap macam musim-musim tertentu sebagai ini musim kan banyak kecelakaan. Jadi mencela masa itu, mencela musim yang juga terlibat dengan masa lah kan. Maka itu adalah satu perbuatan yang tidak sepatutnya. Jadi jangan kita mencela musim-musim. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok contoh realiti, wallahualam, saya sendiri terfikirlah benda yang saya terfikir. Contoh kan, bila kita sebutkan sekarang ni macam musim banjir kan, yang mana dalam pengetahuan kita, ini selalu yang mungkin yang kita dengar banjir ni yang di belah Pahang, di belah Kelantan, kan, di belah pantai timur. Tapi Allah izin tahun ni maknanya yang kena musibah itu juga adalah saudara-saudara kita yang mana berada di Selangor. Yang ini dekat dengan, kalau saya sendiri maknanya mungkin majoriti di Selangor. Maknanya dekat dengan kita. Yang kita katakan unexpected. Jadi maknanya satu kejadian tu dia bukan berlaku kerana musim dia. Dia berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Bukan kerana semata-mata musim, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Itu nak sebutkan jangan mencela musim ataupun masa yang dilakukan oleh orang Arab. Dia mencela musim-musim yang tertentu. Jadi mereka menganggap masa ni adalah masa yang buruk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis Qudsi, hadis Abu Daud sahih, maka jangan mencela masa. Itu golongan ad-dahriyun. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Dia sebut dah tadi, lam yakun syai'an madhkura. Ini tidak dikenali, tak disebutkan namanya, tak sebutkan peranannya. Yang mana ayat ini nak sebutkan tentang hari akhirat, bagaimana iaitu orang musyrikin tu mereka berpegang dengan salah satu daripada prinsip ad-dahriyun, golongan ateis ni, iaitu tidak adanya hari kebangkitan. Walaupun mereka mempercayai kewujudan Tuhan, tapi bagi mereka Tuhan itu lemah. Kerana satu, Tuhan tu mestilah benda yang dinampak, maka mereka menyembah berhala. Dan mereka juga sama
pandangannya dengan ad-dahriyun itu dari sudut tidak adanya hari kebangkitan. Yang mana manusia ini akan binasa bersama peredaran masa. Yang ini dah sampai masanya, matilah. Kan? Yang ini tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Jadi, itu ayat yang pertama. Baik. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Tak izin, tuan-tuan. Ini ayat sikit. Bismillah. Baik. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia. Bermulanya daripada air mani yang bercampur daripada parti benih lelaki dan perempuan. Serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan juga melihat. Baik. Manusia, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang manusia ini akan diuji, maka Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan bekalan kepada manusia, iaitulah pendengaran dan penglihatan untuk mereka memahami sesuatu perkara. Terutamanya berkaitan dengan hidayah. Baik. Tafsiran umum kepada ayat ini, kemudiannya, maknanya selepas daripada ayat pertama, diceritakan tentang Nabi Adam. Kalau kita ambil tafsirannya, itu adalah Nabi Adam AS. Ini kejadian pertama manusia. Maka disebutkan pula yang kedua, Inna khalaqnal insan. Kemudian disebutkan Allah menggambarkan tentang permulaan reproduksi manusia. Ini maknanya keturunan Bani Adam, dan ini anak cucu cicit Nabi Adam. Ini manusia itu setelah penciptaan Nabi Adam AS, ia bermula daripada apa? Daripada air mani yang bercampur antara lelaki dan juga wanita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam ayat ini menyatakan tujuan. Tujuan kepada penciptaan itu adalah untuk menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Ini ujian ini dia boleh datang dengan kebaikan dan juga boleh datang dengan keburukan. Boleh datang dengan kesenangan, boleh datang dengan keperitan. Serta mendatangkan perintah-perintah syariat. Dan perintah syariat itu sendiri merupakan ujian. Sama ada nak patuh, taat, ataupun nak ingkar, maksiat. Baik. Jadi perintah-perintah syariat itu didatangkan untuk diikuti setelah sampai kepada usia taklifnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut faja'alna nabtalihi faja'alnahu, manusia itu dibekali kemampuan untuk memahami dan juga mengetahui melalui pendengaran dan penglihatan hingga keduanya itu mampu membawa risalah dengan merenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran ayat apa? Iaitulah ayat Al-Quran. Penglihatan, yakni melihat ayat Quran ataupun melihat penciptaan Allah, ayatullah, yakni ayat kauniyah, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kedua-duanya ini layak dan seharusnya direnungkan oleh manusia, difikirkan. Jadi kedua-dua anugerah ini, iaitu penglihatan dan pendengaran, membolehkan manusia, menyebabkan manusia sama ada nak memilih jalan taat ataupun memilih jalan untuk melakukan maksiat. Maknanya penglihatan dan pendengaran boleh menyebabkan manusia dia nak pilih. Dah dia dengar, dia lihat, dia nak pilih jalan baik ataupun dia nak pilih jalan yang buruk. Itu tafsiran umum.
bagi satu ayat tu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Baik. Perkara pertama yang kita nak bincangkan dalam ayat ini adalah dari sudut perbezaan antara khalaqa dan juga ja'ala. Kerana dalam yang menariknya dalam ayat ini kita tengok inna khalaqnal insan. Kami jadikan manusia. Ini menunjuk kepada kami ciptakan manusia. Min nutfatin amsyaj, daripada air mani yang bercampur. Serta kami tetap mengujinya nabtalihi faja'alnahu, dan kami jadikan. Maknanya kami jadikan manusia, disebutkan khalaqnal insan, dan kami jadikan pendengaran dan penglihatan dengan perkataan ja'ala. Khalaqa ja'ala dalam satu ayat. So sudah tentu, walaupun terjemahannya, ini terjemahan ni dia terjemahan tafsiran lah. Tapi kalau kita nak terjemahkan khalaqna ni makna menciptakan, ini menjadikan lah. Faja'alnahu maknanya Allah menciptakan manusia ni ada pendengaran dan juga penglihatan. So apa beza antara khalaqa dan juga ja'ala? Kalau kita tengok dalam ayat yang lain. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dalam penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan khalaqa. Ini merujuk kepada khalaqa ini Allah nak sebutkan tentang penciptaan sesuatu perkara yang asas. Perkara permulaan yang bersifat permulaan. Maknanya manusia ini dijadikan bentuk badannya dulu. Khalaqnal insan, bentuk badan manusia. Yang ini duduk dalam rahim seorang ibu, maknanya bentuk badan dia dulu, manusia. Selepas dia keluar, barulah diberikan pendengaran terlebih dahulu, sami'an, kemudian barulah basiran. Sebab itu, pendengaran lebih dahulu. Kemudian, penglihatan. So, khalaqa ni maknanya yang asas ataupun sesuatu sebagai permulaan. Sebab apa? Dalam surah yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut tabarakallazi ja'ala fis sama'. Jadi dah disebutkan khalaqas sama'. Ini diciptakan di langit dan juga bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di langit itu yang telah diciptakan burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini pada langit dan bumi itu dijadikan sebagai satu bentuk penciptaan daripada perkara yang asas, iaitu kepada ja'ala, perkara yang melengkapi ciptaan yang asas tadi. Ja'ala juga merujuk pada penciptaan, menghiasi penciptaan di peringkat permulaan tadi. Itu beza dia. So disebutkan dalam ayat ni, di langit itu dihiasi dengan apa? Bintang-bintang. Dan antara bintangnya itu adalah matahari dan juga bulan. Siraj, matahari, qamaran, munira, bulan. So kalau dalam ayat ni tadi, kita faham dari sudut inna khalaqnal insan, maknanya manusia ini diciptakan asasnya dalam rupa bentuk manusia, insan. Yang mana insan itu dia mesti bersifat sosial. Barulah boleh apa? Min nutfatin amsyaj. Bagaimana air mani nak bercampur antara lelaki dan wanita kalau tidak ada hubungan sosial manusia antara lelaki dan wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digunakan perkataan insan, yang mana kita sebut tadi aspek sosial manusia. Ini manusia bersosial dengan cara yang syarak benarkan, yakni melalui jalan perkahwinan, barulah berlaku nutfah yang amsyaj, air mani yang bercampur lelaki dan wanita. Dan kemudian maka faja'alnahu, maka dijadikan perhiasan ataupun selepas daripada penciptaan asas bentuk manusia dilahirkan, maka diberikan pendengaran permulaannya dan kemudiannya perlahan-perlahan dijadikan nampak penglihatannya. Sami'an basira. Baik. Dan kalau kita tengok inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa perkataan yang mana
perkataan-perkataan ini merujuk kepada air mani. Contoh sulalatin min, yakni sulalah, dan perkataan sulalah. Sulalah ini maknanya pati. Pati. Pati ni mana benda yang kalau kita minuman kan, air minuman. Maknanya air minuman yang mana perlu dibancuh itu, yang ini disebut sebagai pati. Jadi air mani yang mana pati ni dia menunjukkan kepada pembentukan dia tu. Ini asal pembentukan bagaimana terbentuknya air mani itu sendiri. Yang ini melalui makanan dan sebagainya. Yang menjadi campuran itu dia menjadi pati. Jadi ia dikeluarkan air mani, ketika mana ia keluar, maka air itu disebut sebagai air mani. Dengan perkataan mani itu sendiri. Ini dengan perkataan yang umum. Sifat air mani itu apa? Dari sifat yang non-fizikalnya itu, sifatnya adalah ma'in mahin, iaitu hina, tak dihiraukan. Hina disebabkan apa? Contoh kalau air mani, maknanya bila keluar, jadi terkena kepada pakaian dan sebagainya, maka kita akan bersihkan pakaian. Walaupun kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maknanya air mani itu bukan najis. Tetapi wajib, kalau keluar air mani, mana wajib mandi. Tapi dia bukan najis. Cuma dia tak dihiraukan, maknanya orang tak ada nak simpan dan sebagainya. Jadi dia dibersihkan, dibuang. Ma'in mahin. Sifat dari sudut fizikal tadi, sifat non-fizikal. Sifat fizikalnya ketika mana ia keluar, dia keluar dalam bentuk ma'in dafiq, dalam bentuk memancut. Dan daripada mani ni tadi, yang mana dalam air mani itu terdapat banyak sperma kan, jutaan sperma. Yang mana sperma yang mana akan masuk ke dalam telur ataupun ovum wanita itu yang disebutkan sebagai air mani yang akan membentuk manusia, disebutkan dengan nutfah. Ini nak sebutkan very precisely perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran nak menunjukkan kepada manusia. So nutfah itulah air mani, sperma yang akhir sekali yang akan bercampur, yang akan menjadi manusia tu. Sebab banyak dalam air mani itu kan banyak sperma. Jadi sperma yang mana akan masuk ke dalam ovum itulah yang disebutkan air mani dengan perkataan nutfah. Dan apabila dia bercampur, maka jadilah nutfatil amsyaj. Yang saya sebutkan pada minggu yang dahulu, ini nutfatil amsyaj ini adalah satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran dan satu-satunya dalam surah Al-Insan. Disebutkan insan, manusia yang mempunyai aspek sosial kehidupan mereka. Dari sudut kehidupan sosial mereka itulah bercampur gaul antara lelaki dan perempuan dengan dalam batas syarak, maka ia terjadilah manusia apabila ia bercampur air mani, nutfatil amsyaj. So kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghina manusia. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma'im mahin, tapi nak merujuk kepada mani keseluruhannya. Sebab apa? Sebab manusia itu dijadikan, nama air mani yang menjadi manusia itu nutfah. Tapi nak sebutkan sifat kita memahami yang mana kita asalnya juga daripada air mani yang bercampur dengan maknanya banyaknya nutfah itu tadi, banyaknya sperma itu. Kita faham dan kita sedar bahawa kita ini adalah makhluk yang hina di sisi Allah. Tapi dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghina manusia. Bahkan Allah kata walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim walaqad karramna bani Adam. Kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kami memuliakan Adam dan juga keturunannya. Jadi nak sebutkan tentang ciptaan manusia. Inna khalaqnal insan min nutfatil amsyajin nabtaliyah. Dan kami memberikan ujian. Kami timpakan ujian dan juga
ujian ni juga boleh kata disebutkan musibah lah. Kita katakan musibah. Baik, ini yang perlu kita faham, yang kita perlu jelas. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan tentang ada 3 jenis ujian ataupun musibah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama disebut sebagai kafarah. Kafarah. Apa makna kafarah? Kafarah ni adalah ujian ataupun musibah yang datang dalam bentuk tebusan. Kenapa kita sebut tebusan? Kerana ia dikenakan kepada orang yang baik. Tapi orang yang baik itu mungkin dia ada melakukan keterlanjuran, maknanya dia melakukan maksiat. Tapi dia nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa dia tadi. Itu ujian dalam bentuk kafarah. Yang kedua, nabtalihi. Nabtalihi itu adalah dalam bentuk ibtila. Jadi ibtila bermakna ujian ataupun musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada orang yang beriman untuk meningkatkan keimanan. Kalau tadi maknanya orang yang baik, maknanya orang beriman lah. Tapi dia mungkin melakukan keterlanjuran, dosa dan maksiat. Allah Subhanahu Wa Taala nak dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah turunkan ujian sebagai tebusan atas dosa dan maksiat keterlanjuran yang dia lakukan. Okey, contoh kafarah apa? Baik, nanti saya bagi contoh ketiga-tiganya sekali. Jadi yang kedua, ibtila, ujian kepada orang beriman. Makna kata contoh kita ni orang beriman. Tapi kita ada buat dosa. Ini semua kita ada buat dosa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan apa sahaja bentuk ujian dalam kehidupan kita, kerana ujian itu adalah untuk nak menebus dosa-dosa kita. Nanti saya sebut kesimpulan ni nanti. Ibtila, ujian yang mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada orang beriman untuk meningkatkan keimanan. Maknanya orang tu beriman, dia dah melakukan amal soleh, walaupun mungkinlah dia ada kesalahan dosa, tapi maknanya kehidupan dia itu memang kehidupan yang mana sentiasa mulazamah, istiqamah melakukan amal soleh. Maka Allah uji dia lagi, kerana nak meningkatkan lagi keimanan dia dan sebagai tanda kasih sayang Allah. Kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar adalah meningkatkan keimanan hamba dia. Bala, kita sebut bala kan? Maknanya musibah yang dikenakan kepada orang yang jahat sebagai hukuman kepadanya di atas dunia. Dalam surah As-Sajdah kita sebut walanuziqannahum minal azabil adna. Jadi bala ini disebut dengan azab, iaitu Allah timpakan azab di atas muka bumi ni, azab yang kecil dulu. Sebelum ada azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar di hari akhirat. Mana Allah timpakan musibah dikenakan kepada orang yang jahat sebagai satu bentuk hukuman di atas dunia. Persoalan, kalau menjawab persoalan yang ada dalam ruang chat ni, contoh kafarah apa? Kurang jelas. Kerana apa? Kerana apa neraca penentuan sesuatu ujian, musibah itu kafarah ke, ibtila ke, bala. Yang tu kita tak jelas. Sebab itu kita tak tahu ini ujian ni sebabkan apa. Jadi nak sebutkan juga, ada sebahagian orang yang sangat lantang lah dalam ujian ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian banjir. Inilah kerana bala dan juga bencana kepada mereka yang macam-macam lah. Yang ada yang kata disebabkan tak bagi rapatkan soft, ada yang disebabkan sebelum ini yang tak dapat yang tak ambil 2 dos vaksin, yang dinafikan hak. Inilah bala, menunjukkan banjir itu adalah bala. Jadi nak sebutkan kepada kita neraca penentuan kafarah, ibtila ataupun bala ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang mana apa yang manusia tahu adalah dari sudut diri dia. Yang ini boleh jadi contoh, dalam satu ujian, dia boleh jadi kafarah kepada seseorang, dia boleh jadi ibtilak kepada orang yang lain, dan dia juga boleh jadi balak kepada orang yang lain. Contoh, kita katakan banjir. Ada mungkin dia merupakan kafarah kepada seseorang. Makna kata dengan ujian itu, macam mana kita nak tahu dia kafarah? Maknanya orang tu mungkin, maksudnya sebelum daripada ditimpa musibah banjir ni, makna dia sibuk dengan dunia dan sebagainya. Bila Allah timpakan banjir, dia ingat Allah. Maknanya dia rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi diri dia, orang itu, maka ujian itu adalah kafarah. Dan kita tengok ramai juga yang ditimpa musibah banjir sebagai contoh, kan? Orang-orang yang lazimi masjid, kan, kadang masjid pun tenggelam, kan, surau-surau tenggelam dan sebagainya. Orang-orang yang baik, kan, orang yang sentiasa melazimi masjid, orang kata apa, yang banyak bantu orang dan sebagainya. Dan mungkin bagi dia itu, banjir itu tadi adalah dari sudut ujian untuk meningkatkan keimanan, tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Ada orang yang mana banjir ni tadi sebagai satu bala kepada dia. Maknanya bila datangnya banjir tak menyebabkan dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan makin jauh. Ambil kesempatan dari sudut nak mencuri, dari sudut nak kita dengar kan, mencuri barang-barang, nak curi kereta dan sebagainya. Yang ini bukan menambah keimanan, sebaliknya menambahkan lagi rasa tak bersyukur, menambahkan lagi rasa kufur, menambahkan lagi rasa tak bergantungan kepada Allah Subhanahu, tak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian, kita jangan mudah-mudah nak sebut, oh ini adalah bala kepada orang ni, ini adalah bala kepada orang ni. Kerana yang tahu itu adalah bala ataupun ibtila ataupun kafar Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang itu bagaimana dia sudut respon dia. Itu. Jadi sebab itu bila ada orang kata, oh ini banjir ni bala lah kepada orang yang macam ni. Yang ni seolah-olah dia mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Lalu orang disebut, kan, macam mana tahu ini bala? Kan, ada WhatsApp dengan Tuhan ke? Kan? Jadi sebab apa? Sebab penentuan ujian itu bukan manusia tentukan apa jenis ujian tu. Mungkin satu ujian yang sama, tapi disebabkan peribadi karakter manusia itu berbeza-beza, maka boleh jadi kepada orang lain kafarah, boleh jadi kepada orang ni ibtilak, dan boleh jadi kepada orang ni bala. Boleh faham lah? Beza antara ketiga-tiga perkara ni. Baik. So, jadi apa yang saya nak sebutkan, kita jaga lisan kita. Jangan mudah-mudah kita katakan, oh ini bala. Ataupun kalau orang yang kita tak setuju, kita kata, oh ini bala pada mereka. Kalau kepada orang yang kita setuju, ataupun mungkin pada diri kita, kita kata, oh ini ujian. Tak. Kerana ujian, bala, kafarah itu adalah pengetahuan Allah. Dan diri kita yang mana kita rasa apa kepada ujian Allah pada diri kita. Kafarah ke? Ibtilak ataupun bala ni, maknanya dia tak sedar dirilah. Bila dia jumpakan ujian, musibah, lagi jauh pula dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kita mohon jauh daripada sikap sedemikian. Paling kurang kalau kita rasakan ini kafarah, mudah-mudahan kita balik dengan kita, maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, kita rasa bahawa ini Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa kita. Itu pun dah cukup baik. Mungkinlah kita tak rasa kita ni orang yang banyak buat amal kebaikan, kita nak anggap sebagai ujian meningkatkan iman, kan. Tapi paling kurang kita rasa sebabkan banyak mungkin dosa kita yang kita buat, paling kurang Allah jadikan dia kafarah pada kita, yang menyebabkan kita nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin bagi sisi Allah tahu bahawa ini adalah ujian nak meningkatkan keimanan. Kerana itu sahaja di pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Difaham ni? Okey. Nabtali faja'alnahu
sami'an basira. Yang ini saya sebut dah tadi, dan selalu saya sebutkan dalam Al-Quran memang selalu Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pendengaran berbanding penglihatan. Kerana apa? Yang pertama, cara mendapatkan sesuatu ilmu. Maknanya ilmu itu dia bermula daripada pendengaran. Hatta manusia kan, baby yang dia nak mempelajari sesuatu, dia bermula dengan mendengar. Lahir-lahir dia terus mendengar. Sebab itu kita azan. Dia tak nampak lagi muka mak ayah dia, tapi dia boleh dengar suara ayah dia yang mengazan dan mengiqamahkan di telinganya. Cara mendapatkan sesuatu, kita mula dengar. Dengar ada kelas. Maka kita hadir dalam kelas ni, mendengar dan melihat. Lihat saya yang menyampaikan dan juga slide yang dikongsikan. Dengar, ada kelas. Dengar dulu. Kemudian, lihat. Cara nak mendapatkan ilmu. Jadi dengar ni biasanya dia disebutkan dan untuk mengukuhkan apa yang didengari maka dilihat pula. Contoh kan, kalau kita kata dalam bahasa yang mudah, macam mana kita nak tahu, nak pastikan bahawa walaupun benda tu tak perlu dipastikan. Maknanya umum al-balwa. Contoh Kaabah di Mekah. Kita dengar Kaabah di Mekah, tengok gambar dan sebagainya yang menyebutkan, yang mendatangkan keyakinan. Tapi hanya ilmu yakin. Tapi bila kita dah pergi sendiri umrah, pergi haji, kita dah lihat sendiri Kaabah depan mata kita, basira, maka bertambah keimanan dan bertambah kukuh pengetahuan kita bahawa betul Kaabah di sini. Ini cara mendapatkan ilmu. Ini boleh juga menjadi dari sudut susunan pemberian. Makna kata susunan pemberian di sini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan. Jadi nak mendapatkan sesuatu, makna mendapat ni maknanya usaha daripada manusia. Kalau pemberian ni pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pemberian hidayah kepada manusia. Contoh, orang-orang musyrikin, ini mereka didengarkan dulu ayat-ayat Al-Quran sebelum didatangkan mukjizat yang pelbagai. Ini bermula Nabi SAW berada di Bukit Sofa, Nabi menyampaikan dulu, Nabi menyampaikan, kemudian barulah di akhir-akhir Nabi berada di Makkah, baru di adanya Isra' Mi'raj, adanya pembelahan bulan dan sebagainya. Maknanya didatangkan melalui pendengaran. Hidayah itu melalui pendengaran terlebih dahulu. Orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran kemudian melihat kemukjizatan daripada ayat-ayat tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kami memberikan as-sam'u wal basar. Jadi ada ulama mentafsirkan sami'an basira ini bukan diberikan telinga ataupun mata penglihatan. Dia beza antara pendengaran dengan telinga. Ada orang ada telinga tetapi mungkin dia tidak mendengar. Ada orang ada mata tapi mungkin dia tak nampak, dia tak melihat. Jadi sami'an basira ini dia merujuk, ada sebahagian ulama tafsir merujuk kepada memahami. Sami'an, ini nak faham sesuatu dengan cara dia mendengar, mengkaji, dan apabila dia melihat sendiri maka dia nak membezakan di antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kerana dia berkaitan dengan ayat selepasnya, inna hadaina hus-sabila imma syakiran wa imma kafura. Manusia itu akan diberikan kepadanya jalan yang baik dan jalan yang buruk. Sami'an, dia faham dulu daripada ayat-ayat Al-Quran. Dia dah nampak jelas, okey, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Basirah, lihat. Dan basirah juga merujuk kepada mata hati. Basirah maknanya dia dah dapat rasakan ini yang baik dan ini yang buruk. Maka nak pilih yang mana. Jadi dia dapat memahami dan juga dia dapat untuk membezakan. Jadi barulah kemudian Allah kata inna hadaina hus-sabila imma syakiran wa imma kafura. Manusia ini, yang ini tiada paksaan dalam beriman. Nak pilih syukur ataupun nak pilih kufur. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi dah tools. Ya, ini apakah bentuk alat untuk kita nak bezakan tu.
Iaitulah sami'an dan juga basiran. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan, saya buka, ada 2 minit lagi. InsyaAllah kita sambung ayat ketiga pada minggu akan datang. Ada soalan? Puan Nadia Zaid, boleh faham lah tadi contoh yang saya berikan antara kafarah, ibtila dan juga bala? Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, okey, baik. Adakah istilah karma dalam Islam? Karma ni, apa yang saya faham, karma ni bila orang buat, bila kita buat, contoh kita buat jahat sesuatu, kejahatan itu berbalik pada kita. Ataupun karma ni mungkin boleh digunakan dalam benda yang baik kan. Maknanya kita buat baik pada seseorang, maka kita juga mendapat kebaikan mungkin. Tapi kalau kita menisbahkan karma ni pada hanya, maknanya bila kita buat jahat, kita juga ditimpa kejahatan tanpa kita mengaitkan dengan perbuatan ataupun kita mengaitkan bahawa itu ketentuan Allah, maka itu silap lah. Maksudnya kita hanya mengaitkan karma ni sebagai hukum alam. Salah. Tapi ia juga boleh jadi sunnatullah. Contoh, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Abu Lahab ketika mana dia menyebutkan kepada Nabi ataupun Al-Wa'il, ini seorang pembesar Quraisy yang mereka mengatakan kepada Nabi SAW, Batara Muhammad. Antaranya Abu Lahab jugalah. Batara Muhammad ni apa? Nabi SAW akan terputus nasal keturunannya. Dalam surah Al-Kawthar, Inna syani'aka huwal abtar. Ini mereka mengatakan kepada Nabi SAW, Nabi ni terputus dari sudut keturunan dia. Tapi kalau kita tengok, siapakah yang terputus keturunan? Abu Lahab sendiri. Hari ini tak ada orang yang nak mengaku dia adalah daripada nasal keturunan Abu Lahab kan. Bahkan orang berebut-rebut nak mengaku bahawa dia keturunan Nabi. Tapi walaupun kita iktiraf lah, maknanya habaib yang mana betul atas keturunan Nabi itu, kita menghormati mereka kan, memuliakan pada kadarnya kan. Tapi nak sebutkan karma ini, dia boleh berlaku, maknanya bila kita kata buruk pada orang, maka dia boleh balik pada kita. Tapi itu juga berdasarkan kepada sunnatullah, bukan semata karma hukum alam. Yang selalu kita faham karma hukum alam saja, tidak. Sama juga dalam hadis yang mana disebutkan tentang bila kita mendoakan seseorang dalam fi zahril ghaib kan, pada seorang tentang kebaikan kepada seorang, maka malaikat mengaminkan, iaitu mendoakan yang sama kepada kita. Kalau dalam bahasa kita faham, maknanya itu karma lah. Kita buat baik, mana baik itu dapat pada kita. Tapi kebaikan itu dia bukan hanya hukum alam, tapi dia adalah sunnatullah. Yang mananya berkait dengan Allah SWT. Baik, boleh ulang balik tak jenis ujian yang 3 itu? Okey, saya ulang seringkas. Okey, 3 ujian ni maknanya dia boleh jadi kepada satu bentuk ujian kepada 3 pentafsiran. Sama ada kafarah, ibtila dan juga bala. Jadi kafarah ni mudah cerita, bila kita orang beriman, kita melakukan dosa, maknanya ada ujian-ujian yang datang untuk menghapuskan dosa-dosa tu. Ibtila maknanya ujian kepada orang beriman untuk meningkatkan lagi keimanan. Bala, musibah yang mana dikenakan kepada orang yang jahat sebagai hukuman di atas muka bumi ni. Ini mungkin nota ni ada dalam Google Drive, nanti boleh ambil nota ni. So, boleh jadi satu ujian yang sama berbeza kepada berbeza kepada 3 jenis manusia. Contoh saya sebutkan tadi, macam kita sebutkan banjir. Ada bagi dia mungkin kafarah, ada bagi orang mungkin ibtila, ada bagi orang lain mungkin bala. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita hanya tahu pada diri kita sendiri, dan hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu.
Maknanya Allah yang tahu. Allah turunkan ujian tu sebagai kafarah kepada siapa, kepada ibtila kepada siapa, bala kepada siapa. Sebab itu bila orang kata banjir ni bala kepada orang sekian-sekian, kan? Jadi kita kata seolah dia nak mengambil kerja Tuhan, ataupun dia tahu pula itu bala kepada siapa. Sebab maksud daripada ujian tu yang manusia tak tahu. Tapi apa yang manusia tahu adalah manusia boleh anggap bahawa paling-paling kurang yang saya sebutkan tadi, setiap ujian yang berlaku tu kita kata kafarah pada diri kita. Sebab kita tahu kita banyak dosa dan kita anggap ia tebusan kepada dosa yang kita lakukan untuk Allah ampunkan ketelanjuran kita mudah-mudahan. Boleh ya Encik Din? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengenai 3 jenis ujian ni kan, kita kata kepada orang yang ditimpa ujian, tetapi kepada orang yang melihat, maksudnya macam kita yang tak ada banjir ni, kita menolong, kita membantu di segi keuangan, di segi tenaga. Jadi macam mana pula kita kata jenis ujian kepada orang yang melihat tu? Adakah kategori macam ni juga Ustaz? Baik, kalau kita yang tak ditimpa, boleh jadi ini ujian, contoh ujian ibtilak pada kita. Maknanya adakah kita, sebab antara makna keimanan, makna kita tahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang ini tidak dianggap sempurna seorang itu kecuali apabila kita sempurna iman seseorang itu, yakni apabila dia menyukai apa yang ada pada diri dia, juga ada kepada diri kawan dia, rakan dia, saudara dia. Makna kata saudara kita yang ditimpa dengan musibah, ini kita boleh bantu dengan ujian, dengan fizikal ke, dengan kita punya harta ke. Dia menjadi ujian kepada kita sebenarnya, ibtila. Nah, ini nak meningkatkan tadi, la yu'minu ahadukum. Ini tak sempurna iman. Dan juga dia boleh jadi ujian itu saya bentuk, maknanya mungkin kita pun lara, tapi Allah tak kenakan ujian tu direct kepada kita, kepada saudara kita, mungkin kepada rakan kita, kepada kenalan kita, supaya kita beringat, Masya Allah, tengok kesian kepada mereka. Maksudnya kesian kepada mereka yang ditimpa ni. Jadi maknanya Allah nak sedarkan kita daripada diri kita yang banyak berdosa. Itu maknanya itu juga kafarah. Jadi sebenarnya kita tak perlu nak fikir-fikirkan ujian ni sebenarnya kafarah ke, ibtilak ke, balak. Tapi yang penting respon kita terhadap ujian tu adalah kita mesti balik respon itu kepada kita nak berbalik buat satu benda yang baik, ataupun lebih dekat diri kita dengan Allah. Sebab kita tak mahu, maknanya bila kita ditimpa ujian kita makin jauh, maka ujian tu sebenarnya menjadi bala kepada kita. Jadi hukuman kepada kita. Itu yang kita tak mahu. Jadi maksudnya kita tak campur dari sudut ini ke kafarah kita duk fikir, ini kafarah ke ibtilak ke tak. Jadi respon kita secara mudahnya, maknanya bila adanya ujian sama ada kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, iaitu adalah dari sudut macam mana ujian itu kita nak lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang bertanya kan. Kita dah lewat. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.